Hello everyone. So, good evening, our beloved lecturer, Dr. Tini, and all of you, my friends. So, untuk today, I will explain or I will bentang our slide about our assignment, yaitu productivity merosot, kesatuan sekerja, diminta terima sistem gaji ikut merit. For your info, our group we have 6 of us. So the first one saya lah Gabriel Tinggal-Alensi. So akan bentang slide yang pertama di mana penurunan produktiviti pekerja tempat dan daya saing pekerja tempatan. Okay, for your info, di dalam dunia pekerjaan di negara kita Malaysia lah, so upah adalah merupakan salah satu isu ekonomi yang paling besar. We know, right? Our salary is the most important lah. Kalau you mau kerja, mesti you mau kena bayar gaji. If the gaji is not good, you akan lari cari kerja lain kan. So that's why lah kementerian kita punya kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sumber Manusia, dia meminta kesatuan sekerja untuk menerima pakai this PLWS, we call it Productivity Linked Wages System, ataupun dalam bahasa Melayunya we call it sistem gaji berasaskan productivity. So for your info, what is the purpose of this PLWS? Dia adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja tempatan. So kerajaan mahu pekerja tempatan ini mempunyai satu peningkatan produktiviti yang tinggi. So they need to produce, so supaya kerajaan tidak perlulah mau guna pekerja asing. So sebab kita punya local worker pun lagi bagus daripada tidak perlulah untuk ambil pekerja asing kan. So what is PLWS? Productivity Linked Wages System adalah salah satu struktur gaji, iaitu sistem yang menstruktur gaji dengan lebih fleksibel. Dia akan menstabilkan pekerjaan. That's why macam mana dia menstabilkan pekerjaan? Apabila berlakunya kemerosotan ekonomi, untuk dibuang kerja itu, peratus untuk dibuang kerja itu adalah kurang, because they have two components. The first one is fixed component, the second one is variable component, di mana fixed itu ada di dalam dia gaji, kenaikan gaji, dan yang variable itu adalah productivity. So this PLWS dia mahu kalau you mau gaji besar, you mesti ada produce something yang besar. Your productivity mesti tinggi. That's why productivity mencerminkan you punya gaji. Kalau gaji you kecil, maksudnya you punya kerja tidak staraf lah, tidak di level yang kerajaan mau, like that, or your organisasi mau. Okay, I think that's all for me. I will pass this other section to my friend. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norizan binti Awang Tanda, nombor matriks 266-196, akan membentangkan slide pembentangan berkumpulan kami hari ini dan meneruskan kembali slide yang seterusnya, iaitu perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah hubungan dua hala yang melibatkan interaksi di antara majikan dan pekerja dalam membincangkan terma dan kondisi pekerjaan dalam sesebuah organisasi yang khusus. Kerajaan pada tahun 2016 menggalakkan agar semua perjanjian kolektif yang dipersetujui dan diiktiraf oleh Mahkamah Perusahaan mengandungi pemberian insentif kewangan berdasarkan produktiviti pekerja untuk meningkatkan daya saing mereka. Pendapatan pekerja dilindungi di dalam perjanjian kolektif. Seterusnya adalah berkenaan dengan permasalahan dalam perundingan kolektif, di mana isu upah merupakan isu utama di dalam perundingan kolektif. 90% sektor swasta menimbulkan isu upah dalam perundingan kolektif. Keadaan ini juga sama seperti di Malaysia, di mana Ahmad Atori Hossain pada tahun 2001 menyatakan bahawa isu upah adalah agenda utama kesatuan sekerja. Pada tahun 2017 dan 2018 didapati masalah yang wujud dalam organisasi ialah tentang upah pekerja, dan akhir sekali adalah isu upah dilihat sebagai isu yang menjadi tumpuan utama kesatuan sekerja dalam perundingan kolektif.
Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alam alias Rozaini Datuk Saliki, nombor matrik 266778. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dari rakan saya mengenai permasalahan dalam perundingan kolektif, iaitu isu upah. National Productivity Corporation (NPC) dalam laporan tahunan 2019 menyatakan bahawa terdapat 70% perjanjian kolektif mengandungi elemen PLWS merangkumi kenaikan gaji berdasarkan merit, upah dan pembayaran bonus berdasarkan prestasi pekerja dan keuntungan syarikat. PLWS yang diamalkan di sektor perkilangan, perkhidmatan dan perladangan dapat meningkatkan upah pekerja dan daya saing organisasi. Implikasi sebegini menunjukkan bahawa tahap upah pekerja di Malaysia masih dapat ditingkatkan dan amalan PLWS merupakan satu alternatif terbaik yang perlu dimasukkan dalam perundingan kolektif. Dari segi kesan perundingan kolektif, iaitu peratusan upah. Pertama, peningkatan peratusan upah yang perjuangkan dalam perundingan kolektif yang mana majikan hanya bersetuju memberikan kenaikan sebanyak 5%. Kedua, majikan beranggapan bahawa peningkatan upah tidak perlu terlalu tinggi dan kenaikan 5% adalah memadai kerana ekonomi negara berada dalam keadaan stabil dan indeks harga pengguna IHP juga adalah rendah. Terdapat pihak yang mempunyai persepsi yang berbeza terhadap alasan yang melibatkan pihak majikan, di mana mereka menyatakan bahawa peningkatan sebanyak 5% adalah pendapatan yang paling rendah berbanding 7% pada perundingan kolektif yang terdahulu. Sekian, terima kasih dan akan diteruskan oleh rakan saya. Nama saya Diki Nurlena binti Mustafa, nombor matriks 265890. Saya akan menyambung slide seterusnya. Masalah ini dikaitkan dengan kesatuan kebangsaan pekerja-pekerja yang mengalami krisis kepimpinan pada masa itu dan menyebabkan mereka tidak dapat mengadakan perundingan kolektif. Rundingan kolektif, kesan terhadap pekerja. Perspektif majikan dalam melihat bonus dan prestasi pekerja mempunyai perkaitan yang rapat sejajar dengan amalan PLWS yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Terdapat juga usaha majikan menghapuskan bonus tahunan pekerja dipertahankan demi menjaga kebajikan dan jaminan pekerjaan. Bonus tahunan dimansuhkan. Pekerja akan kehilangan pendapatan tambahan yang merupakan tambahan pendapatan bagi mereka. Selain daripada itu juga, rundingan ini dapat mengekalkan cuti tahunan dan bayaran kerja lebih masa. Ini merupakan perjuangan yang positif dan tidak sia-sia daripada menuntut peningkatan upah dan akhirnya dalam perjuangan mengorbankan hak keistimewaan mereka. Demikian sahaja pembentangan daripada saya dan akan disambung oleh rakan saya untuk slide seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Abdullah, nombor matrik 266623. Okey, saya akan menyambung pembentangan yang dibentangkan oleh sahabat saya tadi, iaitu rundingan kolektif. Yang pertama, kesan terhadap pekerja. Perspektif majikan dalam melihat bonus dan prestasi pekerja mempunyai berkaitan yang rapat sejajar dengan amalan PLWS yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Yang kedua, terdapat juga usaha majikan yang menghapuskan bonus tahunan pekerja dipertahankan demi menjaga kewajikan dan jaminan pekerjaan. Yang ketiga, bonus tahunan dimansuhkan, pekerja akan kehilangan pendapatan tambahan yang merupakan tambahan pendapatan bagi mereka. Selain itu, rundingan ini dapat mengekalkan cuti tahunan dan bayaran kerja lebih masa. Ini merupakan perjuangan yang positif dan tidak sia-sia daripada menuntut peningkatan upah yang akhirnya dalam perjuangan mengorbankan hak keistimewaan mereka. Dan strategi yang pertama, prinsip perundingan interest based bargaining (IBB) atau juga dikenali sebagai perundingan integratif merupakan strategi perundingan yang berlawanan dengan perundingan distributif. IBB atau mutual bargaining adalah proses membentuk persefahaman dan kepentingan menggunakan teknik penyelesaian masalah untuk mengelakkan konflik berkepentingan dan mencapai hasil yang memuaskan.
Isu ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan positif di antara pendekatan pengurusan konflik tolak ansur dengan amanat IBB. Ini membuktikan bahwa dalam isu ini juga turut menemui hubungan positif di antara pendekatan bekerjasama. Sekian, terima kasih. Okay, strategi lain ialah teori dual concern dan pendekatan pengurusan konflik. Pendekatan pengurusan konflik komunikasi merupakan tindakan dan strategi seseorang individu apabila berhadapan dengan konflik komunikasi yang wujud dalam persekitarannya. Melibatkan dua dimensi utama, iaitu menguruskan konflik dengan mengambil berat yang merujuk kepada kepentingan orang lain dan kepentingan pengeluaran. Hubungan majikan dan kesatuan sekerja perlu ditekankan dan amat penting sebagai kesinambungan kepada teori dual concern dan membentuk model kerangka konseptual dalam IBB. Antara cadangannya ialah kesatuan sekerja dan perundingan kolektif atau tanggungjawab kesatuan sekerja mengikut undang-undang. Isu berkaitan perwakilan dan pengitaran kesatuan sekerja, kes undang-undang juga dianalisis untuk menerangkan lagi maksud sesuatu peruntukan undang-undang. Selain itu, topik ini turut menyentuh perkara berhubungan perundingan kolektif dan perjanjian kolektif. Skot perjanjian kolektif dan implikasi undang-undang terhadap suatu perjanjian kolektif yang telah diiktiraf oleh mahkamah. Kerajaan berfungsi untuk mengawal selia secara sistematik kumpulan pekerja dalam perusahaan, industri atau pekerjaan. Keperluan untuk mendaftarkan kesatuan sekerja merupakan elemen penting dalam langkah pengawalan dan pengawasan aktiviti kesatuan sekerja di Malaysia. Selain itu, mengatur perhubungan antara pekerja dengan pekerja atau majikan dengan majikan. Mewakili pekerja atau majikan dalam pertikaian perdagangan, tindakan atau aktiviti berkaitan pertikaian perdagangan dan perkara yang berkaitan dengannya. Atau mempromosikan, mengadakan atau menaja tindakan mogok, sekatan masuk dalam perdagangan atau industri atau membuat peruntukan bagi tujuan pembayaran atau apa-apa faedah kepada ahli kesatuan semasa tindakan mogok atau sekatan masuk. Berdasarkan tarif tadi, komposisi kesatuan sekerja telah terdiri daripada majikan atau pekerja di Semenanjung Malaysia, Sabah atau Sarawak, atau dalam kategori perdagangan, pekerjaan atau perusahaan yang sama atau serupa. Kesatuan sekerja tidak semestinya menggunakan perkataan kesatuan sebagai namanya. Sesetengah kesatuan meletakkan perkataan persatuan atau association, terutamanya jika melibatkan pernyataan golongan profesional sebagai ahlinya. Okey. Yang ketiga, Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja hendaklah menyimpan dan menguruskan senarai pendaftaran kesatuan sekerja yang telah didaftar dan menepati syarat yang berikut, iaitu mengandungi maklumat yang berkaitan dengan kesatuan sekerja yang berdaftar, sebarang pindahan dan perubahan yang memberi kesan kepada maklumat di atas dan semua perkara yang perlu didaftarkan mengikut salinan entry yang diperlakui sah. Dalam senarai daftar ialah buku konklusif berhubungan kesahihan fakta di dalam mengikut tarikh yang dicatat dalam salinan entry berkenaan. Akhir sekali, peruntukan kesatuan sekerja juga mempunyai tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Peruntukan dalam jadual pertama TUA 1959 iaitu kurungan D, kurungan I dan kurungan F menyatakan nama dan tempat di mana pertemuan bagi menjalankan operasi kesatuan sekerja dijalankan, menyatakan tujuan kesatuan sekerja ditubuhkan, ke mana dana kesatuan sekerja disalurkan, syarikat layak menerima sebarang faedah yang diberikan kesatuan dan denda yang dikenakan terhadap ahlinya. Menetapkan tata cara untuk menggubal, memindah dan memasukkan peraturan. Menjalankan aktiviti ahli eksekutif kesatuan sekerja mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menjaga hal ehwal kewangan dan pelaburan kesatuan sekerja, melakukan pemeriksaan buku daftar dan menyediakan senarai nama ahli kesatuan sekerja. Melaksanakan prosedur yang berkaitan dengan pemilihan yang menggunakan rahsia pengundian secret balloting. Menyediakan dokumentasi yang berhubung dengan cara penyelesaian pertikaian dirujuk dalam bahagian 5 TUA 1959. Dan menetapkan syarat berhubungan dengan penambatan keahlian jika pekerjaan memulakan, terlibat atau melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan mogok. Okey, sekian, terima kasih.